Bismillahirrahmanirrahim. Cobaan suara. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya? Sekejap ya, saya nak tanya tuan-tuan. InsyaAllah boleh dengar kan? Boleh dengar Ustaz. Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Tapi suara Okey. Tapi Okey. macam kurang jelas daripada biasa kan? Sekejap ya. Macam Sekejap. jauh je. Okey, sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan 1, 2. Tak jelas juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, jelas ke tak jelas? Okey Ustaz, jelas. Okey Ustaz. Okey Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Okey. Kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, puan-puan, tuan-tuan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah pada malam ini merupakan malam yang pertama kita sama-sama akan mempelajari tentang Suratul Mulk. Kita akan mentadabbur Suratul Mulk, yang mana pengisian kita pada malam ini dan malam-malam minggu yang berikutnya setiap hari Rabu insya-Allah adalah dianjurkan oleh Persatuan Semarak Cinta Kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang terbaik kepada penaja kita yang menaja program kita pada malam ni, yang menganjurkan program kita pada malam ni. Semoga Allah SWT memberikan rahmat juga kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala melapangkan dada kita, Allah mempermudahkan urusan kita untuk kita sama-sama mengambil seberapa banyak manfaat, seberapa banyak faedah daripada tadabbur Suratul Al-Mulk. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulakan, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang selalu mengikuti tadabbur Suratul Mulk, mungkin pernah belajar pada mana-mana kelas tadabbur Suratul Mulk, ataupun tuan-tuan pernah juga mendengar ataupun mengikuti pengisian yang pernah saya sampaikan. Jadi kalau ada mana-mana yang tuan-tuan dengar maklumat tu dia sama dan sebagainya, anggaplah ia sebagai satu pengulangan. Okey, mungkin sebab kita dah biasa dengar, kadang-kadang kita dengar benda yang sama. Sebab saya pun adalah orang yang biasa-biasa sahaja, ilmu pun dengan kadar mana yang mampu. Jadi jika ada yang kita dengar ia bentuk pengulangan, nota ni macam pernah nampak dan sebagainya, anggap dia untuk pengukuhan dan pemantapan ilmu kita. Jadi saya sebut awal-awal supaya tuan-tuan dan puan-puan tidaklah terlalu tinggi ekspektasinya. Ya, saya pun banyak benda yang perlu saya belajar. Jadi saya pun perlu belajar daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau ada kekurangan, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf. Baik. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan setiap daripada pengisian setiap siri insya-Allah saya akan edarkan nota kepada tuan-tuan dan puan-puan mengikut minggu by minggu. Kerana kalau tuan-tuan siapa yang pernah ada nota lama saya, keseluruhan 30 ayat ada. Saya pernah beri nota keseluruhan hampir dekat 800 slide PowerPoint. Tapi nota-nota itu masih boleh diguna pakai, tetapi ada banyak penambahbaikan yang saya akan
sampaikan yang saya akan letakkan di dalam nota. Oleh demikian, saya harap kita semua untuk kita mudahkan kita belajar setiap siri, insya-Allah akan disediakan nota untuk tuan-tuan dan puan-puan. Nota tersebut saya cuba untuk membuat hebahan, mengedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebelum kelas lah. Jadi saya tak janji saya boleh beri satu hari sebelum kelas. InsyaAllah, yang pasti insyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala berikan saya kelapangan untuk saya dapat menyiapkan nota sebelum kelas. Kalau nota tak siap sebelum kelas pun, selepas kelas insyaAllah kita akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagaimana nak dapatkan nota? Okey, sesiapa yang berada di Zoom ni, saya telah letakkan di bahagian chat. Okey, ada satu link Google Drive tajuknya Nota Suratul Mulk. Maknanya lepas ni kalau nak ambil nota, tekan je dekat Google Drive tu akan ada nota-nota untuk siri-siri berikutnya. Begitu juga rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan secara langsung ataupun yang dia melihat secara rakaman di FB Akademi Tadabbur Malaysia, di bahagian komen saya telah letakkan link bagaimana nak mendapatkan nota. Nota itu percuma sahaja, tidak perlu dibayar apa-apa. Jadi kita sama-sama manfaat supaya kita dapat membaca Al-Quran bertambah baik. Penghayatan kita bertambah baik. Baik, kita terus kepada isi kandungan dia. Malam ni insya-Allah untuk siri yang pertama, kita nak belajar apa? Siri pertama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pengisian kita setiap minggu ini kita tidak akan belajar dengan cepat nah. Maksudnya kita cepat-cepat nak habis 30 ayat, tidak. Okey, saya akan menggunakan pendekatan dalam bentuk memperincikan ayat. Saya juga akan nyatakan dari sudut kehalusan kalimah-kalimah yang ada dalam surah Al-Mulk. Jadi tuan-tuan bersedia untuk mengikuti mungkin tidak lebih daripada 10 siri insya-Allah, tapi jika lebih itu saya tak tahu, saya tak pasti lagi, tapi kita target kita belajar pelan-pelan lah. Okey, tak perlu kita terkejar-kejar. Yang paling penting kita baca, kita faham dan kita ingat sampai bila-bila. Jadi kita nak belajar apa pada malam? Apa isi kandungan pembelajaran kita pada malam ini? Okey. Pada malam ni insya-Allah, okey, kita sasarkan paling cepat pun saya cuba buat dalam masa tempoh 1 jam, tapi tak lebih lah daripada 1 jam setengah. Okey. Malam ni insya-Allah kita akan belajar 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama, kita akan mengenali latar belakang Suratul Mulk yang saya letakkan di bawah tajuk pengenalan Suratul Mulk. Okey, kita tak belajar pada ayat lagi, tetapi kita belajar latar belakang Suratul Mulk. Kalau tak kenal, maka kita tak cinta. Jadi kita belajar dulu pada pengenalan dia. Kemudian yang kedua, insya-Allah pada malam ini kita akan mempelajari tentang kelebihan ataupun fadail bagi Suratul Mulk. Ada 3 kelebihan malam ini kita akan belajar. Kelebihan-kelebihan yang kita akan belajar pada malam ini semuanya ada sumber rujukan. Okey, kita tidak menyatakan kelebihan surah tanpa rujukan. InsyaAllah malam ini kita akan lihat rujukan apa yang kita gunakan untuk melihat kelebihan yang ada pada Suratul Mulk. Yang ketiga, insya-Allah kita akan mempelajari maklumat ringkas tentang surah Al-Mulk ini. Apakah nama lain dia? Sebab kerana Suratul Mulk ni dia mempunyai kelebihan yang besar, maka dia akan ada banyak nama yang para ulama namakan. Dia tuan-tuan ya, dalam agama ni, kalau ia sesuatu yang besar, dia sesuatu yang utama, dia ada banyak kelebihan. Yang pertama kita boleh lihat pada nama yang banyak. Kalau macam Allah, dia ada banyak nama. Kenapa dia banyak nama? Banyaknya nama tu menunjukkan pentingnya Allah Ta'ala tu. Hari akhirat dia ada banyak nama. Okay. Nabi Muhammad SAW dia ada banyak nama.
Malaikat Jibril dia ada banyak nama. Jadi apabila kita nak mengetahui sesuatu itu ia mempunyai kelebihan dia yang banyak, antaranya kita melihat pada nama-nama dia. Okey. Yang keempat, malam ni kita akan belajar sinopsis ringkas. Kita akan cerita 30 ayat surah Al-Mulk ni sebenarnya nak berbahaskan tentang apa. Kita buat sinopsis ringkas. Kita tidak buat sinopsis ayat by ayat. Jadi inilah yang kita akan belajar pada malam ini, 4 perkara. Moga-moga dengan rahmat Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan, Allah mempermudahkan apa yang kita nak capai pada malam ni. Tanpa Allah, tanpa hidayah dari Allah, tanpa rahmat dari Allah, maka tidak mungkin kita dapat bersama pada malam ini. Baik, kita terus kepada pengenalan. Mudah saja, tuan-tuan baca nota yang sediakan, insya-Allah. Tak banyak, maknanya kalau tuan-tuan nak mencatat tu, tuan-tuan boleh catat dan memang digalakkan untuk mencatatlah. Kerana tidak semua maklumat yang nak disampaikan ia berada pada nota. Okay, tetapi boleh kata 80% tu memang ada pada nota. Sebab waktu nota ni buat pun seperti apa yang saya nak sampaikan. Jadi sebab tu agak lama sikit untuk sediakan nota ni. Baik, kita lihat kepada pengenalan suratul Mulk. Mungkin kita dah tahu pun pengenalan ni. Tetapi pada pengenalan ni, kita jangan abaikan. Kerana pada pengenalan ni, dia dapat memberikan kita maklumat tambahan kepada suratul Mulk. Okey, pengenalan yang mula-mula suratul Mulk, kita tahu dia adalah surah dari sudut susunan di dalam Quran, surah yang ke-67. Ini semua sedia maklum. Okey, mungkin kita yang nak faham Quran ni, kita tak nampaklah alasan perlu tahu kepada nombor surah tu. Tapi kalau kita nak cari surah, kalau kita tahu nombor, sebab kadang-kadang kita tak ada setengah orang dia cari pada nombor surah. Okey. Yang berikutnya, kita boleh tahu surah Al-Mulk ini, tadi kita kata surah nombor 67 kan? Okey, suratul Mulk ini, dia berjiran dengan suratul Tahrim. Maknanya, jiran sebelah suratul Mulk, maknanya surah sebelum suratul Mulk. Maknanya surah Tahrim ni surah nombor 65. Surah nombor 66. Suratul Mulk surah nombor 67. Jadi alamat suratul Tahrim surah nombor 66. Kenapa dengan jiran sebelah dia ni? Kenapa dengan surah Tahrim ni? Dia ada maklumat yang boleh kita galikan. Sebab itu kita sebut tadi nombor surah. Kalau kita nak faham Quran, mungkin salah satu ilmu yang kita boleh belajar selepas ini, belajar mengetahui tentang penyusunan surah-surah di dalam Quran. Kenapa suratul Mulk dia diletakkan selepas suratul Tahrim? Dia ada maklumat dekat situ. Tapi kita tidaklah akan memberi tumpuan kepada maklumat penyusunan surah-surah tersebut. Tetapi ada sikit maklumat yang kita boleh ambil daripada suratul Tahrim. Okay, kalau kita tengok dalam nota tu, surah Tahrim ni, dia merupakan surah yang terakhir bagi himpunan surah-surah dalam juzuk nombor 28. Juzuk 28, surah terakhir dia adalah suratul Tahrim. Okay. Kalau tuan-tuan cari juzuk 28, surah yang mula-mula juzuk 28 adalah surah kisah seorang perempuan yang dia telah diziharkan oleh suami dia. Surah Al-Mujadalah. Maka surah yang terakhir mewakili juzuk 28 adalah suratul Tahrim. Surah Tahrim ni pun dia cerita tentang watak perempuan. Tengok, menarik tak susunan juzuk? Kalau juzuk 28, mula-mula surah Al-Mujadalah cerita pasal perempuan, penghujung juzuk 28, suratul Tahrim ini pun cerita tentang wanita-wanita. Ada wanita yang jahat, ada wanita yang salihah. Tapi kita bukan nak cerita pasal surah Tahrim, tapi ada kaitan
dalam suratul Tahrim dengan suratul Mulk sebab dia jiran sebelah dia. Ada kaitan dia. Okey, nanti kita akan lepas ni saya akan sebut berkaitan dia. Okey, ini sekadar maklumat ringkas kepada tuan-tuan dan puan untuk kita mencari rahsia kenapa disusun suratul Mulk selepas suratul Tahrim. Okey, ini satu ilmu yang kalau boleh kita kena belajar. Penyusunan surah-surah. Kalau kelas yang tuan-tuan ikuti anjuran akademi pada hari Jumaat, kita belajar nama-nama surah dan tema-tema surah. Ini dia ilmu lain, ilmu penyusunan. Jadi kalau kita tengok contoh, kalau nak tahu saya letak dah contoh. Okey, maklumat ni kalau tuan-tuan nak belajar, nak tahu maklumat apa rahsia di sebalik penyusunan surah-surah di dalam Quran, maka salah satu kitab rujukan tuan-tuan boleh rujuk dalam Tafsir Al-Munir. Karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Okey, Dr. Wahbah dalam Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ni dia kajian saya sewaktu saya buat sarjana tu. Saya habis baca 30 juzuk. Tafsir Al-Munir ni masya-Allah. Ya, dia menghimpunkan tafsir yang klasik dan tafsir yang contemporary. Dia adunkan, dia combine, keluarlah Tafsir Al-Munir. Okey, dalam Tafsir Al-Munir ni Dr. Wahbah dia kata macam ni. Dia kata kalau kita nak tengok kenapa ya suratul Mulk berada selepas suratul Tahrim, apa connection dia, apa hubung kait dia, beliau mengatakan kalau kita baca surah Tahrim, kita akan jumpa Allah Ta'ala memaparkan bentuk-bentuk kekuasaan Allah secara spesifik. Spesifik ni maksud dia Allah Ta'ala menyebut tentang siapa yang Allah Ta'ala tolong, apa bentuk kekuasaan Allah tu secara spesifik. Allah sebut secara spesifik tu maksudnya Allah sebut tentang nama-nama kumpulan-kumpulan. Tapi berbeza dengan suratul Mulk. Suratul Mulk dia punya persamaan dengan At-Tahrim, cerita pasal kekuasaan Allah juga. Cuma bedanya dalam suratul Mulk, kekuasaan Allah Ta'ala ni dia sebut secara global. Dia sebut secara umum. Dia tidak pergi kepada individu-individu yang tertentu. Kalau suratul Tahrim tu Allah cerita tentang Allah Ta'ala tahu tentang rahsia, begitu. Allah menyebut tentang isteri Nabi Allah Lut, isteri Nabi Allah Nuh, dia spesifik terus. Lepas tu Allah cerita tentang isteri Fir'aun, Allah cerita tentang Maryam, dia sebut spesifik terus. Tetapi dalam suratul Mulk, Allah tidak menyebut secara spesifik pada nama. Tetapi Allah sebut pasal Allah tu secara global. Jadi ini persamaan dia dari sudut memaparkan kekuasaan Allah. Okay, saya nak kena jaga suara. Okey. Jelas ya? Okey, kita tengok lebih spesifik lagi, kita tengok hubungan sebelah dia. Okey, kalau suratul Tahrim, kalau kita tengok pada penutup. Penutup ni kita tengok pada ayat yang hujung-hujung suratul Tahrim, kita akan jumpa tentang bagaimana Allah Ta'ala berkuasa untuk mengazab isteri kepada Nabi. Ada dua Nabi, tetapi dua Nabi ni walaupun dia Rasul macam Nuh dengan Nabi Allah Lut, kan, walaupun mereka ni Rasul, tetapi mereka tidak boleh buat apa-apa jika Allah telah tetapkan isteri mereka berdua ini kalau Allah nak masukkan dia ke dalam api neraka. Sebab apa? Api neraka milik Allah. Okey. Allah berkuasa. Walaupun mereka Rasul, tapi mereka tak boleh nak buat apa-apa kalau telah Allah tetapkan. Kenapa? Kekuasaan itu di tangan Allah. Akhirat itu di tangan Allah. Syurga itu milik Allah. Neraka itu milik Allah. Jadi surah Tahrim ini dia lebih spesifik menyebutkan tentang syurga, tentang neraka kepada siapa diberikan, berbeza dengan suratul Mulk. Begitu juga dalam suratul Tahrim ni penutup surat Tahrim, Allah menyebutkan tentang
Ada manusia, Allah masukkan dia ke dalam syurga macam kisah isteri Firaun. Begitu juga kisah Maryam. Penutup surah Tahrim cerita pasal Maryam. Maryam ni apa kita boleh nampak pada kekuasaan Allah pada Maryam? Kita sedia maklumkan Maryam dia tidak ada suami. Tetapi dia mendapat anak. Kuasa siapakah yang memberikan dia dapat anak walaupun tanpa suami? Jadi surah Tahrim ni surah yang Allah paparkan bukan sekadar pada watak wanita-wanita, tapi di sebalik wanita-wanita ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang kekuasaannya dan sebagainya. Tetapi apabila buka suratul Mulk, ayat yang pertama, Allah telah buka cerita tentang kekuasaan dia secara umum. Nanti kita akan baca pada ayat yang pertama. Okey, maksud dia penutup surah, kan kalau kita pas pattern tu, maksudnya penutup surah Tahrim tu dia sambung semula maklumat penutup surah Tahrim tu pada awal-awal suratul Mulk. Dia begitu. Maksudnya dia tak terputus. Walaupun selepas surah Tahrim tu kita terjumpa perkataan Bismillahirrahmanirrahim, baru kita baca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Walaupun ada pemisah sebab ada perkataan bismillah, tetapi maklumat yang ada dalam surah Tahrim disambung semula oleh suratul Mulk. Kita boleh dapati sambungan itu kita nampak jelas pada pembukaan suratul Mulk. Okay. Kita nampak dah jelas tentang kenapa kita perlu tahu maklumat tentang surah ini sebelum dia surah apa. Okey. Kita lanjutkan lagi pengenalan dia. Okey. Surah Al-Mulk, jiran sebelah dia satu lagi adalah suratul Qalam. Apa perkaitan Qalam dengan Al-Mulk? Itu kalau belajar Al-Qalam, kita akan dapati ada maklumat dalam Al-Mulk itu ada pada suratul Qalam. Kat mana perbezaan dia? Kat mana persamaan dia? Itu kita belajar suratul Al-Qalam. Okey, kemudian suratul Mulk 30 ayat. Yang ni kita tak nafikan. Dalam Al-Quran ada 3 surah yang ada 30 ayat kalau tak silap saya. Surah apa 30 ayat? Surah Sajdah dan ada satu lagi suratul Fajr kata tak saya 30 ayat. Kalau tak silap saya. Okey, 30 ayat. Okey. Saya rasa ramai yang dah hafal suratul Mulk 30 ayat. Baik. Kita lihat kepada sejarah penurunan. Okey, sejarah penurunan ni saya merujuk kepada tafsir Al-Misbah. Kenapa saya tunjuk gambar? Supaya tuan-tuan tahu dan tuan-tuan boleh dapatkan tafsir Al-Misbah. Okey, tafsir Al-Misbah ni tafsir yang dikarang oleh Buya Quraisy Shihab. Okey, tafsir Nusantara. Tuan-tuan boleh dapatkan. Kalau tuan-tuan dah ada tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, kita boleh beli lagi tafsir kadangan Quraisy Shihab. Bapa Quraisy Shihab namanya tafsir Misbah. So tafsir Misbah ni bagus dia. Okey, sebelum dia nak cerita tentang ayat, dia buat dulu pengenalan. Jadi dekat dalam kitab tu dia kata suratul Mulk ni, surah tu dia turun dalam sejarah surah yang ke-76. Tapi dalam susunan nombor 63. Kenapa ya? Iaitu kita kena belajar pada maklumat yang lain. Okey, kemudian dia turun selepas suratul Al-Mu'minun. Maknanya Al-Mu'minun turun dulu, barulah turun suratul Mulk. Ini kalau mengikut kajian Pak Quraisy Shihab. Okey, kalau tuan-tuan nak belajar suratul Mu'minun, insya-Allah pada setiap hari Selasa pagi 2 minggu lagi kita akan memulakan tadabbur suratul Al-Mu'minun. Anjuran ahsanu amala. Okay. Kemudian kita lanjutkan lagi. Okey, surah ini dia turun sebelum surah Al-Haqqah. Maknanya Al-Haqqah turun mesti selepas Al-Mulk. Kalau ikut pada Pak Quraisy Syakulat. Okey, jadi tak apalah, ini maklumat tambahan. Kemudian kita lihat jumlah muka surat 2 saja depan belakang suratul Mulk. Muka surat berapa boleh jumpa suratul Mulk? Muka surat 562. Okey, dan ini penting.
Ini maklumat ni penting. Suratul Mulk, okey, dia dalam juzuk 30 juzuk Quran, ia berada pada juzuk 29. Okey, dia berada pada juzuk 29. Okey. Juzuk 29 mengandungi 11 surah. Okey, juzuk 29 mengandungi 11 surah. Salah satu daripada 11 surah itu adalah suratul Mulk. Ini bermakna suratul Mulk merupakan surah yang pertama yang berada pada juzuk yang ke-29. Oleh sebab itu, kadang-kadang para ulama menamakan juzuk 29 tu, dia tak sebut juzuk 29. Dia sebut dengan nama juzuk Tabaraka. Juzuk Tabaraka. Kenapa nama juzuk Tabaraka? Sebab suratul Mulk, surah yang pertama berada pada juzuk 29. Suratul Mulk, ayat pertama dia bunyinya apa? Tabarakalladzi. Maka para ulama mengatakan juzuk 29 ni, nama lain dia adalah juzuk Tabaraka. Jadi kalau orang kata buka juzuk Tabaraka, kita dah tahu dah. Oh, juzuk Tabaraka surat juzuk 29. Kalau disebut juzuk Amma, juzuk Amma adalah juzuk 30. Kenapa dia panggil juzuk Amma? Kerana juzuk 30, surah pertama dia adalah surah yang dimulakan ayat dia pertama, Amma yatasaalun. Sebab tu para ulama mengatakan juzuk 30 ni nama lain dia juzuk Amma. So lepas ni kalau dikatakan juzuk Amma, kita dapat tahu, oh, surah An-Naba. Tapi kalau juzuk Tabaraka, suratul Mulk. Okey. Tuan-tuan, satu lagi ilmu yang boleh belajar Quran, belajar ikut juzuk by juzuk. Boleh juga. Itu pun para ulama dah buat kajian dah. Walaupun dia bukanlah, juzuk-juzuk ni sebenarnya dia bukanlah Nabi SAW yang memberikan maklumat tersebut. Tetapi ijtihad di kalangan para ulama, mereka bahagikan juzuk 1, juzuk 2 sampai juzuk 30. Sebab tu kalau nak belajar Quran, boleh belajar ikut juzuk-juzuk. Dia ada satu maklumat yang ada maklumat yang tertentu pada penyusunan juzuk-juzuk. Okey. Juzuk Al-Mulk ni, surah Tabaraka ni, juzuk 29 ni daripada ada mengandungi 11 surah. Okey. Kenapa saya nak sebutkan juzuk ni? Kerana begini. 11 surah dalam juzuk 29 termasuklah suratul Mulk. Okey. 11 surah juzuk 29 yang diwakili surah pertama surah Al-Mulk, semuanya itu kata Pak Qursyihab, ia merupakan surah-surah Makkiyah. Okey, maksudnya kalau kita baca suratul Mulk, kita baca suratul Qalam, kita baca 11 surah ni, semuanya berada pada kumpulan surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW pergi berhijrah. Surah yang turun sebelum Nabi berhijrah ke bumi Madinah, dia digelar dengan istilah Makkiyah. Makkiyah. Kenapa dengan surah Makkiyah? Okey, dia memberikan kita satu ilmu. Kenapa saya perlu tahu surah ini surah Makkiyah ke surah Madaniyah? Kerana kalau surah-surah itu dia turun sebelum hijrah, dia akan membawa makna ini. Okey, kita lihat dalam nota tu saya dah paparkan dah. Cuma kita catat je mana-mana yang perlu catat. Okey.
Surah Al-Mulk, surah nombor berapa? Kita tengok dekat nota kita, saya letakkan nombor surah, nama surah, status surah, bilangan ayat dia. Kalau tersilap bilangan ayat, tolong tegur. Okey. Suratul Mulk, surah nombor 67 kan? Okey. Surah Al-Mulk bermula daripada Suratul Mulk, surah nombor 67, sampailah surah Al-Mursalat. Tadi kita kata 11 surah kan? Kalau orang tanya, 11 surah tu surah apa Ustaz? Dan nota tu dah ada lah. Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jin, Al-Muzzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Insan dan Al-Mursalat. Okey, ada 11 surah. Okey, rahsia dia bermula daripada Al-Mulk sampai kepada Al-Mursalat. Ataupun kita kata juzuk tabaraka, ataupun kita kata juzuk 29, 11 surah itu semuanya adalah Makiyah, 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 sampai surah Al-Mursalat Makiyah. Okay. Maklumat ini saya rujuk antara rujukan yang kita boleh cari kitab Mabahith fil Ulumil Quran karya Syekh Mana Al-Qattan. Kitab ni saya belajar di matrik dulu. Khatam habis buku ni dekat matrik lama dah. Kan? Dalam maklumat kitab ni disenaraikan surah mana Makiyah, surah mana Madaniyah. So dia rujukan dia. Terjemahan dia pun dah ada. Okey, kenapa sampai perlu tahu dia Makiyah ke dia Madaniyah? Okey, jadi saya beritahu ada maklumat penting, tapi sebelum tu kenapa saya letak surah nombor 66 dalam nota ni? Surah Tahrim kan, ingat lagi kita sebut tadi pengenalan dia, surah Tahrim adalah surah terakhir juzuk 28. Okey, rahsia dia adalah juzuk 28 sehinggalah surah Tahrim. Surah dia semuanya Madaniyah, 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 Madaniyah. Maksud dia, waktu tuan-tuan baca juzuk 28 bermula Al-Mujadalah sampai kepada surah Tahrim, surahnya semua turun selepas Nabi hijrah. Nabi dah masuk ke bumi Madinah. Surah tu turun. At-Tahrim turun, Al-Mujadalah turun, surah apa lagi? Al-Hasyr turun. Juzuk 28 semua surah Madaniyah. Kenapa macam tu? Tetapi masuk je suratul Mulk sampai kepada suratul Mursalat semuanya turun sebelum hijrah. Dia panggil Makiyah. Tolong ingat sampai bila-bila perbezaan antara Madaniyah dengan Makiyah. Okey, maklumat ini sangat penting. Kalau nak faham Quran, kalau boleh, kalau bukan boleh, kalau boleh lah, sebaik-baiknya cari dulu surah ini turun sebelum hijrah ataupun selepas hijrah. Kenapa? Okey, begini. Kalau surah yang dia turun sebelum Nabi berhijrah ke bumi Madinah. Okey. Dan saya memang tak planning apa-apa tuan-tuan untuk suratul Mulk, saya memang tak tahu, memang Allah Taala yang aturkan, memang kena pada bulan hijrah. Cuma mungkin maklumat ni agak janggal bagi tuan-puan. Kalau kita rujuk dalam kitab-kitab sejarah Nabi, sebenarnya hijrah bukan berlaku bulan Muharram. Orang Malaysia je yang kata bulan Muharram bulan hijrah. Sebenar-benarnya bulan hijrah Nabi ni sebenarnya pada bulan Rabiul Awal. Saya boleh kemukakan tuan-tuan bukti-bukti dia. Tapi tak maulah gaduh pasal tu, biarlah. Daripada dulu pegang Muharram bulan hijrah, Muharram bulan hijrah. Lepas tu masuk satu Muharram cuti, orang bagi cuti, ambil cuti tu, alhamdulillah kan. Tapi dari sudut fakta dia, sebenarnya Nabi berhijrah bulan Rabiul Awal. Kita tak saya, kita boleh diskusi. Kita sejarah semua kata Rabiul Awal. Tapi tak apalah, Okey, begini. Kenapa? Mungkin kita tak sabar. Cepat Ustaz masuk pada ayat, sabar. Surah Makiyah, dia macam ni. Mungkin ada di kalangan kita dia dah hafal. Dia dah hafal 30 juzuk surah Al-Mulk sebab dia nak baca setiap malam. Tapi kalau kita tak hafal lagi suratul Mulk,
Okey, tetapi saya belajar, kita tahu, okey, suratul Mulk ni dia surah Makkiyah. Kalau dia surah Makkiyah, dia mesti ada 3 tema. Dia mesti ada 3 topik. Kita pegang sampai bila-bila. Ini maklumat dia. Kita tak hafal ayat mana, kadang-kadang kita pun tertukar kan. Surah Al-Mulk ni dia ada banyak, dia ada 6 kul kan kat belakang dia. Kul. Kul mana satu dan dia tukar-tukar kan. Okey, tetapi kita boleh belajar, kita tanya dulu. Okey, so awak baca surah apa tu? Saya baca surah Al-Mulk. Surah Mulk? Oh, surah Mulk. Surah Al-Mulk, juzuk 29, juzuk Tabarakah, dia adalah surah Makkiyah. Kalau di surah Makkiyah, dia mesti ada 3 topik. Dia mesti ada topik tentang cerita tentang ilahiyat ketuhanan. Dia mesti ada. Okay. Yang kedua, dalam surah Makkiyah, dia mesti ada maklumat tentang an-nubuwah. Nubuwah ni maksudnya kenabian, kerasulan. Dia ada cerita pasal Rasul. Dan topik yang ketiga, dia mengandungi maklumat tentang al-ba'atsu, cerita tentang hari kebangkitan ataupun hari kiamat. 3 maklumat ni ada. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan bukalah surah-surah yang Makkiyah, tuan-tuan cari 3 maklumat. Kita akan jumpa. Kita baca ayat 1, ayat 2 sampai ayat 30. Dia akan berkisarkan 30 ayat ni. 30 ayat tu kita boleh pecahkan dia. Berapa ayat pergi kepada topik 1, berapa ayat pergi pada topik 2, berapa ayat pergi topik kiamat. Okey, saya tunjukkan bukti dia. Okay, mudah saja. Okey, kita kena buktikan. Okey, ini ayat pertama. Ayat pertama, insya-Allah nanti kita akan belajar tafsiran ayat dan tadabbur dia. Ayat pertama ni dia ada cerita dan topik ketuhanan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ayat ni cerita pasal Allah. Mula-mula kita baca suratul Mulk, Allah memperkenalkan. Kan? Kalau nama kita, contoh tuan-tuan siapa? Kalau kita baca suratul Mulk yang pertama ni, Allah Ta'ala kenalkan diri dia tu siapa. Allah Ta'ala kata, Maha berkat yang di tangannya pemerintahan dan dia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. So ayat pertama ni cerita topik apa dia sebenarnya? Allah Ta'ala nak bagi tahu pasal kita kepada kita tentang diri dia. Dia tu apa? Dia ada kuasa memerintah dan dia berkuasa atas setiap segala sesuatu. Maknanya ayat pertama mengenalkan kita tentang Tuhan yang kita sembah. Okey, topik tentang ketuhanan. Kita tengok topik tu, topik pasal hari akhirat. Ini topik 3 lah. Saya ikut susunan ayat. Okey, kalau kita baca ayat nombor 6, suratul Mulk, Allah Ta'ala cerita tentang apa? وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan bagi orang yang kafir terhadap Tuhan mereka, disediakan azab Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kita jumpa perkataan Jahannam. Orang Melayu kita, dia akan letak perkataan neraka Jahannam. Sebenarnya Jahannam ni dah neraka. Kalau tak terjemah, kalau tak tulis neraka pun tak apa. Kalau kita kata mereka disediakan Jahannam. Tapi takut orang tak faham, dia tulis neraka Jahannam. Tak apalah. Nanti kita akan belajar nama-nama neraka. Lepas kita akan belajar ayat ni perlahan. Kita akan kupas satu-satu macam kita ikut dalam kelas tadabbur suratul Kahfi. Kita akan, kenapa Allah namakan dia Jahannam pada ayat ni? Kenapa tak pilih nama Al-Jahim? Kenapa tak pilih nama syurga, tidak memilih nama neraka? Nama neraka apa? Nama neraka Al-Hutamah. Nanti kita akan ulaslah pada nama-nama ni. Okey. Pada ayat 6, sebenarnya topik tentang apa ayat 6 ni? Dia cerita topik tentang hari akhirat. Sebab akhirat tu dia ada neraka. Tak ada syurga. Okey, kita tengok topik nombor 3. Okey, ni topik kita pasal kerasulan. Ni ayat nombor 9. Contoh Okey, ayat ni kalau kita faham, sebenarnya ayat ni dia nak cerita pasal apa? Topik pasal apa? Okey, ini ayat cerita yang orang masuk neraka tadi, ayat 6 kan? Bila mereka nak masuk ke dalam neraka, malaikat-malaikat penjaga neraka tanya dekat orang. Kan?
korang ni sampai masuk neraka ni kenapa? Tak pernah ke ada orang masa korang hidup tu ada orang bagi peringatan? So ahli neraka ni pun jawab. Dia jawab lah. Dia kata qalu bala. Dia kata memang ada. Mereka jawab maksudnya mereka mengakui dulu memang ada. Memang ada apa? Qad ja'ana nadhir. Dia kata sebenarnya memang pernah datang kat kami seorang pemberi peringatan. Bahkan dah benar tapi kami mendustakan dia. Okey, telah datang kepada kami peringatan tu siapa? Siapa yang pernah Allah hantar kepada orang yang masuk neraka ni dulu memberikan mereka peringatan. Jawapannya adalah Rasul. Jadi ayat nombor 9 ni topiknya pasal Rasul. Ayat nombor 6 cerita pasal hari kiamat. Ayat nombor 1 cerita pasal Allah. Kenapa ada 3 maklumat ni? Sebab surah ini adalah surah Makkiyah. Okey, dah faham. Kenapa dia surah Makkiyah? Sebab tu kita sebutkan surah-surah yang turun sebelum hijrah. Dia adalah surah-surah yang nak mengukuhkan iman. Surah-surah turun sebelum hijrah adalah surah yang nak membetulkan cara beriman. Oleh sebab itu, apabila kita baca suratul Mulk, apa target besar dia? Maksud dia, objektif yang paling utama dekat suratul Mulk ini adalah untuk apa? Sebab tu kena tahu surah itu surah apa. Mungkin ada yang jawab sebab saya nak jauh daripada azab kubur ustaz. Sebab tu saya baca suratul Mulk. Betul, itu pada kelebihan dia. Kenapa baca surah Mulk? Tak pernah tinggal tengok sampai hafal suratul Mulk tu. Kenapa? Apa yang makcik nak cari? Apa sebenarnya objektif Allah turunkan suratul Mulk? Memang ramai orang dia dah boleh hafal, dia boleh baca sebab dia kejar pada kelebihan. Tetapi sebenar-benarnya bukan pada kelebihan itu semata-mata. Kelebihan itu sebenar-benarnya dia berpaksikan kepada apa dia di surah itu. Nanti kita akan sebut kelebihan dia. Sebenar-benarnya apabila kita baca suratul Mulk, sebenarnya Allah Ta'ala nak kita ni lebih yakin tentang Allah. Makin kenal Allah tu. Makin beriman kepada Rasul tu. Kita akan menghargai Rasul itu. Kan? Kita makin sayang kepada Rasul. Kita sanggup buat apa saja untuk Rasul dan Allah. Sebab kita kenal Allah, kita kenal Rasul. Kita tahu fungsi Rasul daripada suratul Mulk. Dan orang yang baca banyak kali suratul Mulk ni, sepatutnya hidup dia tu makin lama makin berubah. Sebab suratul Mulk, surah cerita pasal hari kiamat, sepatutnya makin banyak ibadat, makin dekat dengan Allah, makin memikirkan tentang nanti nak syurga macam mana, nak elak neraka macam mana. Tapi kalau duk baca, sama saja tak berubah-ubah, maksudnya kita tak faham apa sebenarnya Allah nak dengan diturunkan suratul Mulk ini 30 ayat. Kelebihan tu untuk bagi kita semangat untuk kita baca. Tetapi baca tu sendiri untuk apa sebenarnya? Macam mana kita nak elak daripada azab kubur kalau kita baca saja tapi pada perbuatan ada buat benda yang Allah tak suka. Boleh bawa syirik pula. Macam mana tu? Macam mana boleh baca suratul Mulk, tiba-tiba sunnah Nabi ditinggalkan. Larangan Nabi larang dilanggar. Yang Nabi suruh ditinggalkan, tak dibuat. Anti hadis pula tu. Macam mana surah Mulk tu nak selamatkan nanti azab kubur? Betul tak? Dan juga hari kiamat. Sebab tu saya tekankan sangat, ketahuilah. Maksudnya siapa yang dia baca suratul Mulk, iman dia semakin bertambah. Makin takut dengan Allah. Makin takut ni nak buat dosa ni, makin takut ni. Maknanya tercapailah maksud suratul Mulk itu.
Tapi kalau kita macam tak berubah kan, suka-suka je buat dosa, tak takut dengan dosa, maknanya ilmu tu dia tak faham. Sebab nanti kita akan belajar dalam suratul Mulk, Allah Ta'ala menyebut tentang sifat takut yang bukan takut biasa-biasa. Takut yang ekstra takut. Kita akan belajar dekat suratul Mulk. Kita tak jelas tentang maklumat ni ya. Ini pengenalan bagi suratul Al-Mulk. Okay. Kemudian, kita pergi kepada tujuan suratul Mulk. Ini tujuannya objektif dia. Saya sebut tadi tu. Sangat-sangat penting. Jadi kalau tuan belajar, kita ikuti mana-mana kelas, tak kisahlah anjuran sesiapa pun, tuan-tuan dan perempuan tolong cari dulu maklumat apakah tujuan surah yang sedang belajar. Contohnya minggu depan, kita mengikuti kelas hari Khamis, kita akan belajar surah As-Sajdah. Kan sini pertama. Lepas tu dah habis dah surah Yasin contoh. Kita kena tahu, okay, surah Sajadah ni tujuan dia apa? Sebab surah Sajadah pun Nabi baca setiap malam. Tapi ramai orang pergi dekat ilmu, dia tinggal Sajadah tu. Sebab dia nampak sejarah ni tak ada kelebihan apa-apa. Tak apalah, itu kita cerita. Tapi kenapa tujuan? Dia kalau belajar tujuan surah ni, dia membantu memahami ayat tu secara cepat. Sebab kita nak belajar satu ayat ni, nak kena tunggu minggu by minggu. Tetapi kita boleh dapat dia punya kesimpulan dia, 30 ayat ni, kita lihat kepada tujuan suratul Mulk. Okey, tujuan suratul Mulk, yang ini saya rujuk dalam kitab Nuzumud Durar, karangan Al-Biqai, Imam Al-Biqai, beliau mencadangkan. Beliau kata, suratul Mulk 30 ayat ni sebenarnya tujuan dia sebenarnya kepada siapa yang baca mula daripada ayat Tabarakalladzi sampai hujung ayat tu, tujuan dia sebenarnya Allah Ta'ala nak didik kita. Kau lepas faham suratul Mulk ni, kau kena makin tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada kesekuasaan Allah yang sangat sempurna. Sebab apa? Sebab suratul Mulk ni adalah surah yang mengenalkan Allah. Jadi siapa nak kenal Allah? Siapa nak tahu kebesaran Allah, kehebatan Allah? Al-Mulk ini memberikan jawapannya juga. Tapi kalau baca surah Al-Mulk, kan, dia tidak tunduk pada Allah. Dia boleh kata Islam ni kan menyusahkanlah macam-macam kan. Habis dia, tak tercapai surah Al-Mulk. Kalau takdir Allah bagi, dia menyalahkan Allah. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Tak sampai maksud suratul Mulk. Walaupun dia baca. Dia sepatutnya lagi dia baca makin tunduk pada Allah. Kan Allah bagi dia takdir apa-apa pun, tetap dia terima. Ini takdir Allah, aku kena terima. Apa-apa pun, aku kena tunduk, pasrah pada Allah. Sebab apa? Sebab dia faham suratul Mulk menceritakan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah. Jadi tujuan dia dah tahu Allah tu kekuasaan dia sempurna, nak kena buat apa? Engkau tunduk, engkau patuh, engkau pasrah kepada Allah. Itu tujuan dia. Okey. Dalam kitab lain, saya rujuk dalam kitab Dilalul Asma'i Suwaril Quraniyah. Okey, Dr. Ali Hassan Arfan. Beliau memberi cadangan kepada kita. Sebenarnya jadi persamaan macam tadi juga. Cuma dia beza sikit juga. Kata Dr. Ali Hassan Arfan, beliau mengatakan suratul Mulk 30 ayat sebenarnya apa yang kita nak cari petunjuk daripada suratul Mulk? Sebenarnya suratul Mulk ini Allah Ta'ala nak terangkan kepada kita. Allah nak jelaskan kepada kita. Kuasa pemerintahan ini sama ada dekat dunia ke dekat akhirat ini, dia berada di tangan Allah. Sebenar-benar pemerintahan kerajaan dia berada di tangan Allah. Sekarang ni kan ramai orang mengejar kuasa. Kan? Rakyat sampai jadi pening. Kan? Nak kejar sangat. Nak kejar dapat kuasa ni. Oh Allah, dia punya kejar tu macam dia akan buat apa cara sekalipun demi nak dapat kuasa. Dia tak sedar bahawa Malaysia ini, kan, negara kita ini sebenarnya merupakan kecil je bagi Allah SWT dalam, maksudnya Allah Ta'ala tu yang
berkuasa, berada di bumi Tuhan, menggunakan semua nikmat Tuhan, tapi kau tak buat semua yang Tuhan beri. Kau dapat kuasa, kau tolong tak Islam, kau kuatkan tak Islam, kau tolong tak Allah, kau tolong tak Rasul, perjuang tak agama Tuhan, sedangkan kuasa tu Allah yang beri. Jadi suratul Mulk ni adalah surah yang menerangkan bahawa sebenar-benarnya kan, kita ni sebenarnya yang pimpin kita, yang jaga kita, ketua kita sebenarnya adalah Allah. Kenapa pemerintahan itu berada di tangan Allah dekat dunia dan akhirat. Nanti siapa belajar suratul Mulk dia akan nampak lebih jelas lagi. Macam mana kekuasaan Allah, pemerintahan Allah, kerajaan Allah di dunia dan kerajaan Allah di hari akhirat. Bila-bila je Allah boleh cabut. Bila-bila je Allah boleh tukar orang. Okey, kita akan belajar insya-Allah pada suratul Al-Mulk. Okey. Kemudian kita tengok tujuan yang ketiga. Dia lebih kurang sama je sebenarnya. Cuma saya nak tunjukkan bagaimana para ulama, saya sebutkan banyak kitab supaya tuan-tuan dapat mengetahui bahawa inilah tujuan suratul Mulk. Okey, saya tunjukkan satu lagi rujukan. Okey, ni saya rujuk dalam kitab Awwalul Marrah At-Tadabbur Quran. Ni dah ada terjemahan dah. Karangan Adil Muhammad Khalil. Kalau ni dia ada terjemahan dah buku. Kalau yang buku merah ni dia belum terjemahan lagi. Tapi kalau Nuzumul Duran ni pun cakap dia boleh jumpa terjemahan. Okey, kitab ni dalam buku kecil. Buku ni bagus tuan-tuan. Dia letakkan tema-tema. Tema-tema tu macam tujuan juga lah. Okey, dalam buku kecil ni dia cakap apa? Suratul Mulk ni sebenarnya berkisahkan tentang apa? Sebenarnya suratul Mulk ni nak cerita tentang kuasa pemerintahan sebenar-benarnya ia berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita ni sebenarnya yang atas sekali lagi sebenarnya adalah apa? Adalah Allah. Malaysia ni sebenarnya di bawah pemerintahan Allah. Sebab tu pemerintah, sebab tu kita ni khalifah Allah. Sebab tu kita hidup kat muka bumi ni, kat muka bumi Allah Ta'ala ni adalah untuk uruskan apa yang Allah minta kita uruskan. Kerja kita memakmurkan bumi. Okey, nampak tak? Tolong buat apa yang Allah Ta'ala suka, makmurkan bumi. Okey, dapat tu suratul Mulk ni dia memberikan jawapan seperti tujuan surah tersebut. Okey, dapat tujuan tadi, kita nampak dah. Kan 30 ayat tu sebenarnya kesimpulannya dekat mana? Sebab tu penting kita baca tadabbur. 30 ayat. Kita kena betulkan cara kita baca Quran. Kita nak faham Quran. Bukan nak kejar kelebihan tadi. Semata-mata kelebihan itu kena kejar juga. Sebab itu kelebihan Allah bagi. Tetapi kelebihan itu, dia bertambah mantap, dia bertambah kukuh kalau kita faham apa sebenarnya suratul Mulk. Dia nak buat kita apa? Sebab kita baca Quran adalah untuk kita berubah. Jadi suratul Mulk ni adalah surah yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya. Maksudnya siapa baca suratul Mulk, dia makin dekat dengan Allah, dia makin tunduk pada Allah, dia makin pasrah kepada Allah, tercapailah maksud suratul Mulk. Maknanya dia dapatlah keberkatan suratul Mulk. Jadi moga-moga kita semakin beriman kepada Rasul, semakin nak berpegang teguh dengan sunnah Rasul, tetap kita semakin mempercayai tentang Al-Quran. Kita semakin buat persediaan memikirkan akhirat. Otak kita fikir akhirat saja. Sebab apa? Terkesan dengan suratul Mulk. Moga-moga hidup kita ni, minda kita berfikirkan hari akhirat. InsyaAllah nanti kita akan ceritakan macam mana bentuk yang dikatakan di hari akhirat dalam suratul Mulk. Okey, saya harap terjelas tentang tujuan surah ni. Mari kita pergi kepada maklumat berikutnya adalah kelebihan-kelebihan. Kita dah sebut dua pengenalan tersebut. Dari sudut pengenalan tersebut, kita terus pergi kepada kelebihan suratul Mulk. Kelebihan suratul Mulk ada 3 berdasarkan dalam hadis-hadis yang kuat. Dalam nota ni saya kemukakan hadis dia dan saya sebutkan sumber dia. Macam cara dia, kita baca hadis dia. Dari mana yang kata kelebihan surah ni sekian, ni ada sumber dia. Lepas tu saya letakkan dia punya sumber dan status hadis. Nampak tak? Sumber
dan status hadis tu. Okay. Kenapa saya paparkan maklumat ni? Sebenarnya saya nak bimbing kepada perempuan supaya selepas ini, kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan dengar, tuan-tuan terbaca dalam mana-mana maklumat, dalam mana-mana saluran, kalau orang kata kelebihan baca ayat ni, kelebihan baca surah ni, maka kita berhak kena tanya. Ada rujukan dia tak? Ada sumber dia tak? Kelebihan surah-surah. Kadang-kadang, ialah kita baca tengok dalam WhatsApp, jumpa, oh kelebihan baca sekian. Tetapi, Nabi tak cakap pun. Tak ada sumber yang benar pun dari Allah. Jadi, cara kita belajar, kita kena tahu sumber di mana. Okey, hadis pertama kata, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW bersabda, saya terbagi pada terjemahan sebab ramai orang dah tahu dah kelebihan ni. Okey, kita tengok pada terjemahan hadis. Nabi kata apa? Yang bermaksud, sesungguhnya ada sebuah surah. Okey, ada satu surah di dalam Al-Quran yang dia ada 30 ayat. Tapi jangan berhenti dekat sini saja sebab ada dua surah lain 30 ayat macam surah Sujadah contoh kan. Dia 30 ayat juga. Nabi kata dalam Quran ada satu surah tu dia mengandungi 30 ayat. Yang Nabi kata 30 ayat ni kata Nabi syafaat li rajulin. Ayat 30 ayat ni dia akan bagi syafaat kepada pembaca dia. Bukan pembaca dia sebenarnya saja, tapi yang mengamalkan isi kandungan dia jugalah. Dia akan bagi syafaat. Syafaat macam mana dia bagi tu? Hatta ghufira lahu. Sehingga pembaca tadi, pengamal tadi diberikan keampunan kepada dia. Maknanya suratul Mulk ni, okay, dia akan jadi memberi syafaat kepada kita, kepada Allah, minta kepada Allah sampaikan kita yang baca, kita yang amalkan surah ini, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. 30 ayat tu. Dia akan memohon syafaat. Dia akan beri syafaat kepada kita di hari akhirat sehingga kita dapat pengampunan. Ini kelebihan pertama. Lepas tu Nabi pun sebut 30 ayat tu surah apa? Nabi baca ayat yang pertama. Nabi kata dia itu adalah surah apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tapi jangan baca sampai ayat ni je. Ini Nabi sebut contoh ayat mewakili 30 ayat tu. Jadi kelebihan pertama ni apa sebenarnya? Kelebihan pertama, okey. Kelebihan dia sebenarnya kalau kita nak tulis mudah je. Kelebihan pertama ni adalah dapat syafaat. Dapat syafaat bentuk apa? Syafaat dari sudut dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ini. Okay, itu syafaat yang pertama. Itu adalah kelebihan yang pertama. Tapi sebelum kita nak amalkan surah ini untuk menjadi zikir harian kita, bacaan harian kita, contoh, kita kena tahu dulu. Ini dapat daripada mana hadis ni? Okey, ni hadis Nabi. Tapi sumber dia mana? Okey, tengok muka surat sebelah dia. Okey, hadis ni sebenarnya dia adalah hadis riwayat, atau riwayat. Hadis riwayat Abu Daud. Saya dah letak dalam nombor hadis tadi. Okey, no tu bukanlah no tidak. No tu number. Nombor hadis Abu Daud ni 1400. At-Tirmizi 2891, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan juga dalam Musnad Imam Ahmad. Okey. Lepas kita jumpa sumber hadis betul, langkah berikutnya kita kena tanya, apa status hadis ni? Apa status hadis ni? Hadis ini, status hadis ni adalah hasan li ghairi. Okey, maksud dia bukan dhaif. Dia bukan lemah. Kita kena faham macam ni. Kita kena faham istilah macam ni. Hadis ni dia punya status dia ingat. Status dia pertama sama ada dia sahih. Okey, dia sahih. Sahih lawannya adalah dhaif. Dhaif ni lemah. Okey, lemah. Okey, lemah ni ada pembahagian dia lah. Okey, tapi hadis kita baca ni dia tidak sahih tetapi dia tidak lemah. Dia duduk di tengah-tengah, namanya hasan. Faham tak?
Hasan ni, kalau hadis tu status dia hasan, dia bukan dhaif, dia bukan lemah, maknanya hadis ni boleh digunakan berhujah, boleh diamalkan lagi. Walaupun dia tidaklah sekuat sahih tadi. Dia panggil hasan. Lepas tu status di sini. Okey, kalau orang tanya, siapa, macam mana awak tahu hadis ni status dia hasan, dia qirihi? Ni dalam nota saya kata dah. Penilaian hadis ini dibuat oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam kitab dia Takhrij Abu Daud dan Takhrij Al-Musnad. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah, keduanya adalah rahimahullah, dalam Sahih At-Tarhib nombor hadis dia. Ini nombor dalam kitab Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tarhib, dalam Sahih At-Tarhib. Ini rujukan dia. Ini saya sebut ni supaya kita tahu macam mana cara kita nak dapatkan sumber rujukan dia, nak tahu hadis ni. Sebab kita nak amal, jadi jangan kita beramal dengan hadis-hadis yang palsu, dengan hadis-hadis yang terlalu lemah, lemahnya kuat. Jadi hadis ni hadis yang boleh kita gunakan. Okey, itu fadilat pertama. Kalau kita ke hadis pertama ni, Nabi sebut umum. Nabi tak cakap baca bila. Nabi tak cakap bila. Pagi ke, petang ke, malam ke, maknanya bila-bila. Sebab ada dia tak sebut waktu bila. Okey, ni yang pertama. Pertama apa? Memberikan syafaat kepada pembaca dan pengamalnya sehingga dosa-dosa yang dia buat, dia akan minta ampun kepada Allah. Okay. Kemudian kita pergi yang kedua. Okay. Yang kedua, dia berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang kedua, Abdullah bin Mas'ud. Okey. Hadis ni ini adalah ringkasan daripada hadis yang panjang. Dia ada hadis panjang yang nombor 3 sekejap lagi. Okey, Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan macam ini, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud dia kata, siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, dia tambah kulla lailatin, setiap malam. Dia kata kulla lailatin, setiap malam. Hadis ni dia sebut setiap malam. Dia tak cakap malam tu pukul berapa malam. Kalau kita pegang istilah malam, maghrib sampai subuh, dia panggil malam. Dia faham dulu cara nak faham hadis ni. Abdul Mas'ud kata, siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulku setiap malam, okey, apa Allah akan buat pada dia? Mana'ahu Allahu biha min azabil qabr. Allah akan melindungi dia dari azab kubur. Selama ni kita tahulah azab kubur, tapi malam ni kita nampak jelas. Oh, inilah dalil dia. Oh, inilah hadis dia. Tapi dia tak cakap malam tu spesifik. Dia kata setiap malam. Dia cakap malam tu lepas maghrib ke, lepas isyak ke. Dia tak cakap. Maknanya kalau kita baca sebelum subuh pun dia panggil malam. Okay. Lepas tu Abdullah bin Mas'ud dia kata lagi. Dia kata kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan surah yang tabarakalladzi biyadihil mulk ni, dia kata kami menamakan dia adalah Al-Mani'ah. Al-Mani'ah. Al-Mani'ah ni dia adalah satu istilah bagi maksud pelindung atau penghalang. Pelindung, penghalang dari apa? Penghalang dari azab kubur. Jadi kata Abdul Mas'ud, zaman Nabi dulu kami namakan surah ni nama dia lain. Kalau kita baca suratul Mulk kan, surah Mulk. Lepas ni kalau ada yang kata, awak dah baca ke belum surah Al-Mani'ah, surah penghalang? Oh, kita tahu, surah Al-Mulk. Orang dulu kata Abdul Mas'ud, kami zaman Nabi kami panggil dia surah penghalang. Penghalang daripada apa? Daripada azab kubur. Lepas tu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia sambung lagi. Dia kata sesungguhnya di dalam kitab Allah Azza wa Jalla terdapat satu surah yang sesiapa membaca surah itu pada setiap malam. Dia ulang lagi sekali. Maka dia telah memperbanyak dan membaguskan dari sudut pahala dia. Faqad akathara wa ataba. Dia telah memperbanyak dan dia mendapat macam keuntungan. Suratul Mulk. Cuma tidak dispesifikkan macam mana bentuk kebagusan, keberuntungan. Tapi kata Ibn Mas'ud, dalam Al-Quran, kalau dibaca tiap malam, ada satu surah tu. Dia sebenarnya dia telah memperbanyakkan pahala, dia telah mendapat
dapat keberuntungan. Dia kata faqad akthara wa aqaba. So hadis kedua ni kalau kita nak amalkan dia, maknanya dia boleh dibaca bermula daripada maghrib sebelum subuh hadis. Sebelum sampai subuh. Sebab istilah malam terbenam matahari sampailah azan subuh. Kalau tuan-tuan nak baca selepas maghrib pun boleh, tuan-tuan nak baca selepas Isyak pun boleh. Kalau tuan-tuan nak baca waktu qiyam mulai kan, tentunya kita bangun pukul 4 pagi nak baca pun boleh. Sebab dia panggil setiap malam. Okay. Lepas tu, yang kata sebelum tidur tu Ustaz, macam mana pula? Okey. Ada sumber dia tak? Bagus. Tu soalan tuan-tuan dan perempuan tu tanya kan. Saya dengar pula selama ni saya baca sebelum tidur. Ada sumber rujukan dia tak? Okey. Soalan macam tu, bagus kalau tuan-tuan tanya. Supaya lepas ni kita tak terima bulat-bulat daripada mana-mana penyampai. Tak kisah apa-apa pun. Okay, kita baca buku, kita boleh tapis, kita boleh saring dia. Baca pada maklumat, dalam WhatsApp, dalam mana, kita tanya, sumber dia apa? Sumber dia apa? Sumber dia apa? Supaya orang yang menyebarkan mesej tu, dia akan hati-hati lepas ni. Orang yang menyampaikan ilmu tu, dia berhati-hati dalam menyampaikan maklumat. Okey, ada hadis yang ketiga. Okey, tapi sebelum tu tengok dulu. Hadis ni, hadis riwayat apa? Hadis riwayat An-Nasa'i. Status dia hasanah. Okey, tapi dia bukan lemah, dia hasan. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam kitabnya Amal Al-Yawmi wal Lailah, ni nombor hadis tu. Okey, hadis ni siapa kata hasan? Dia dibuat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tarhib. Dalam Sahih At-Tarhib ni kitab Fadail Amal tanya. Kitab Fadail Amal, nombor dalam susunan hadis tu nombor 1475 dalam kitab ni. Ni nampak tak gambar kitab ni? Jadi kitab ni lah kitab yang dia tadi ni. Saya tunjukkan nama kitab ni supaya kalau orang tak percaya nak tunjuk kitab ni. Ni Sahih At-Tarhib wa Tauhid. Okay. Ya. Lepas tu bukan Syekh Albani saja yang mengatakan hadis tu hasan, tapi oleh 3 pengkaji. Dia panggil pentahqiq. Pentahqiq maksudnya peneliti. Kitab At-Tarhib wa Tarhib. 3 ulama tu apa? Syekh Mahyuddin bin Misto, Shumit Ahmad Al-Attar dan Yusuf Ali Badawi. Yang mengatakan hadis yang kita baca nombor 2 tadi, statusnya adalah hasan. Hadis tu bukan lemah. Maknanya masih lagi kuat hadis ni. Boleh amal tak? Boleh amal. Okey. Yang ketiga. Baru kita masuk hadis ketiga. Saya bacakan hadis ketiga. Okey. Hadis ketiga ni, kita tengok dulu status hadis dulu sebelum kita baca lah. Okey, tengok Hadis ketiga ni, hadis ni hasan, riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dia. Okey, ulama hadis yang kata hadis ni hasan dibuat oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tarhib wa Tarhib, nombor hadis 1475. Okey, kita baca hadis. Okey, tengok hadis ni terus pada terjemahan dia. Okey, hadis ni sebenarnya lebih panjang daripada hadis yang kedua tadi. Tetapi dia masih lagi sama sahabat yang sama yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang mana dia mengatakan begini. Seseorang nanti kalau kita duduk dalam kubur kan, maka akan datang azab tu dekat kedua kaki dia. Tapi kaki dia cakap apa? Kau tak boleh lalu dekat aku ni, kau tak boleh, dia kata. Kau tak boleh, tidak azab tu tak dekat kaki. Dah sentuh kaki dia, kaki tu cakap. Kedua kaki dia cakap, tak boleh, tidak ada jalan bagi engkau terhadap aku. Lepas tu kaki tu cakap, dia ni dulu, dia membaca suratul Mulk. Lepas tu datang pula ia kepada arah dadanya. Abdullah bin Mas'ud ni dia sebut arah dada, ada riwayat, ada setengah lafaz dia kata dari arah perut dia. Maknanya dari arah dada atau dari arah perut. Dia kata, dada dan perut tu dia akan cakap. Dia kata apa? Tidak ada jalan bagi engkau terhadap aku. Kerana dia ni dulu adalah yang paling banyak mengingatkan aku terhadap suratul Mulk. Maknanya bacalah suratul Mulk tu. Lepas tu azab tu datang pula daripada arah kepala. Lalu kepala kata apa? Kepala kata apa? Laisa lakum ala ma qibali sabil. Dia kata, tak ada jalan bagi engkau terhadap aku. Kenapa? Kana yaqra'u fi suratil mulki
fahiyal mani'ah. Dia kata kerana dia dulu membaca suratul mulk, maka ia adalah penghalang yang menghalang dari azab kubur. Maknanya dia tidak diazab oleh Allah di alam kubur. Sama ada daripada kakinya, sama ada daripada arah dada atau perutnya, ataupun daripada arah kepalanya. Suratul Mulk akan defend dia, akan pertahankan pembaca dan pengamal suratul Mulk apabila dia berada di alam kubur. Inilah yang kebanyakan kita mengetahui kelebihan surat Suratul Mulk. Okey, ini hadis dia kan. Tapi tak jumpa lagi baca waktu bila. Kan ni umum juga. Sebenarnya hadis ni dia sama macam setiap malam tadi, tapi tak spesifik lagi. Kejap lagi ada satu lagi hadis. Okey, jelas ya? Okey, kita ambil adilah sekali. Okey, maaf berbunyi sikit saya punya slide PowerPoint. Okey, hadis yang ketiga ni, hadis yang keempat ni daripada Jabir radhiyallahu anhu. Ni sahabat ketiga. Jabir dia kata macam ni. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam tanzil wa tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Kata Jabir, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur sehinggalah baginda membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Dia disebut istilah alif lam mim tanzilul kitab sampailah hujung ayat lah. Lepas tu Nabi juga akan membaca tabarakalladzi biyadihil mulku sampailah ayat yang ke-30. Sama tak 30? 30. Ada alasan juga kenapa Nabi baca surah Sajadah sebelum tidur dengan tabarakah. Jumlah ayat sama. Kalau kita nak tahu antara sebab dia, konten dia sama. Maksudnya isi kandungan dia sebab dia pun surah Makiyah. Surah Sajadah suratul Makiyah. Kenapa pula Nabi baca surah tu? Kerana surah Sajadah juga ada cerita tentang mati. Surah Al-Mulk juga cerita tentang mati. Kenapa baca sebelum tidur? Kerana tidur itu umpama mati. Bukan umpama dah, memang mati. Kenapa tak apa? Kenapa Nabi baca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk sebelum tidur? Kerana isi kandungan. Sebab Nabi faham isi kandungan dalam surah Sajadah itu ada cerita pasal mati. Kenapa dia baca sebelum tidur? Kerana tidur itu sebenarnya adalah mati. Mati itu di bawah kuasa siapa? Berada di tangan siapa? Mati itu tak ada siapa boleh elak. Jawapannya Allah. Kita ni pun tak boleh tak tidur. Tetap kena tidur juga. Kan? Allah juga yang berkuasa. Siapa yang boleh membangkitkan kita dari tidur? Allah juga. Maklumat tu ada dalam surah Sejarah dan surah Al-Mulk. Okey, cuma hadis ni kita kena perincikan. Okey, para ulama hadis. Okey, para ulama mereka ada dua interpretasi tentang sebelum tidur. Ingat ya? Okey. Sebelum tidur ni waktu bila? Itulah malam kan? So hadis yang keempat ni dia memperincikan lagi hadis Ibnu Mas'ud tadi yang kata baca setiap malam. Kan setiap malam tadi dia umum lah. Lepas maghrib boleh baca, lepas isyak boleh baca, sebelum subuh pun boleh baca lagi. Tapi hadis keempat ni dia lebih spesifik sebelum tidur. Sebelum tidur. Maksudnya kalau tertidur selepas isyak, bacalah sebelum tidur tu. Ataupun tidur lepas maghrib, bacalah lepas maghrib sebelum tidur. Okey, sebelum tidur ni ada dua pentafsiran. Ada para ulama mengatakan memang betul-betul waktu Nabi nak tidur. Contoh, Nabi ni orang dulu dia tidur awal. Lepas isyak, dia tidur. Contoh kan? Contohlah kalau tidur pukul 10 lah. Pukul 10 nak tidur, waktu tu Nabi baca. Kalau faham hadis ni, yang pertama macam tu. Pendapat kedua kata, bukan masa Nabi nak tidur, baru Nabi baca. Pendapat kedua kata, Nabi ni secara umum, sebelum dia tidur pada waktu malam tu, dia akan pastikan dia dah baca dua surah ni. Maksudnya, dia bukanlah nak dikatakan
semasa betul-betul nak tidur. Tetapi hadis ni boleh membawa maksud juga Nabi akan pastikan sebelum dia lelapkan mata dia tu, dia akan pastikan dia telah baca 2 surah ini. Itu maksudnya. Contohnya, kalau macam kita nak tidur pukul 11 malam, kan, kita pastikan dulu, kita sebelum kita tidur, kita dah baca 2 surah ni. Maknanya mungkin ada orang dia baca awal lepas maghrib, betul. Mungkin ada orang dia baca selepas isyak. Dia nak tidur pukul 11, tapi lepas isyak pukul berapa? Pukul 9. Dia baca siap-siap dulu lepas isyak. Bukan bermakna pukul 11 tu baru nak baca. Dia ada 2 pentafsiran para ulama dalam menginterpretasikan hadis ini. Tak faham tak maksud dia? Itu pentafsiran para ulama. Maknanya kalau kita gabungkan hadis keempat dengan hadis ketiga tadi, memang dibaca setiap malam. Tapi setiap malam tu, maknanya kalau kita baca lepas maghrib pun, tetap kita belum tidur lagi. Ataupun nak baca ketika nak tidur pun boleh juga. Tapi kalau kita betul-betul ikut hadis ni, maknanya ni para ulama berbeza pandangan tentang adakah betul-betul masa nak tidur baru baca, ataupun sebelum tidur tu make sure dah baca. Wallahu ta'ala alam. Itu yang para ulama memberikan perbahasan dia. Okey, hadis Jabir ni riwayat siapa? Hadis ni stated sahih. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini nombor hadis Ahmad An-Nasa'i. Yang kata hadis ni sahih siapa? Syekh Sa'id Al-Arnaud dalam ketika dia menta'liq, ketika dia mengomentar Musnad Imam Ahmad. Ini nombor komentar dia dekat hadis tu. Lepas tu Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nombor 4873. Ini contoh nama kitab. Okey, kita dapat kelebihan dia. Okey. Kita tak sempat juga untuk nama-nama ni, tak apa. Tak perlu kita kejar-kejar. Okey. Kalau kita dapat pada hadis-hadis tadi, pertama, alhamdulillah, malam ni kita memang nampak depan mata kita. Kita memang baca, kita dengar, oh inilah hadis dia rupa-rupanya. Sebab mungkin ada di kalangan kita, dia cuma orang cakap je dekat dia. Dia dengar-dengar je orang cakap. Kan? Mungkin dia terbaca. Tapi malam ni kita dapat kukuhkan lagi. Oh inilah hadis dia. Oh inilah riwayat siapa. Oh inilah status hadis dia. So boleh amal ke Ustaz? Jawapan dia boleh. Jadi bukan sekadar kita nak dapatkan maklumat, tapi kita kena tahu cara menerima maklumat sebab kita nak amal. Kita tak naklah datang majlis ilmu, jauh-jauh datang, kan, bersengkang mata, berpenat, tiba-tiba dapat maklumat, hadis yang palsu, hadis yang terlalu lemah, kan, kelebihan yang Nabi tak sebut. Jadi sayanglah. Tapi kita dapat sesuatu pada malam ini tentang kelebihan tadi. Pertama apa? Pertama dapat syafaat daripada suratul Al-Mulk sampai diampunkan dosa. Yang syafaat tadi dia tak terikat malam ke siang, tak ada, dia umum. Maksudnya kalau kita baca siang pun dapat juga. Tentang syafaat tadi. Tapi yang azab kubur tadi dia dikaitkan dengan waktu malam. Wallahu ta'ala a'lam. Seboleh-bolehnya dicadangkan para ulama baca pada waktu malam. Tapi kalau dia baca siang tetap dapat yang kelebihan yang pertama tadi. Itu yang disebut oleh para ulama hadis. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, kita dah 10 32. Tadi kita boleh 9 suku, habis 10 suku. So kita dah 1 jam. Okey. Nama-nama ilmu ni kita nak teruskan lagi ke? Boleh ke? Ke macam mana? Pendek je ni. Kita nak teruskan ke apa? Kita sambung minggu depan. Saya buka soalan lah, tak apa. Surat nama-nama kita tinggal 2 lagi tajuk. Nama-nama ilmu, sinopsis ya. Tak apa. Boleh. Kita boleh sambung juga pada kita sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan nak tanya Ustaz. Okey. Macam surah Al-Mulk dengan surah As-Sajdah, katakanlah kita sudah baca dalam solat Isyak, katakanlah rakaat pertama baca surah As-Sajdah, and then dua baca surah Al-Mulk, nak kena baca lagi ke lepas tu? Ada. Dan dia dah cover. Sebab apa? Sebab membaca Al-Quran, tempat yang paling baik adalah di dalam solat. Maksudnya kita baca Al-Mulk tu memang lagi terbaik. Sebab para ulama bincang,
baca Al-Quran paling terbaik di mana? Jawapannya tentu di dalam solat. Jadi waktu isyak tadi kalau kita dah baca suratul Mulk, dah cover dah lah. Jadi tak perlu lagi untuk kita baca. Kalau nak baca lagi baiklah jawapan dia. Tapi dia dah baca. Sebab dia baca di dalam solat. Ia paling baik membaca Al-Quran di dalam solat. Okey. Saya jawab soalan atas chat sekejap. Ada yang kata 3 surah 30 ayat, As-Sajadah betul, Al-Mulk betul, Al-Fajr. Surah Jin 28 ayat, tapi dalam nota tulis 30. Oh, saya tersalah tu dalam nota tu. Okey, tolong betulkan ya. Surah Jin 28 ayat, tapi dalam nota itu 30. Okey, itu tolong betulkan kalau saya salah tadi. Okey, ada soalan lain? Sekejap Semua surah Makkiyah 3 topik utama ni ke? Ya. Kalau kita kaji surah Makkiyah, As-Sajadah ke, Al-Insan ke, kita baca surah Yasin ke, kan, Al-Waqi'ah ke, Ar-Rahman ke, dia 3 surah tu mesti ada 3 maklumat ni. Cuma bezanya kat mana? Bezanya pada jumlah ayat. Kadang-kadang ada satu surah tu ayatnya panjang, pericikan tentang Allah. Kadang-kadang dalam surah tu dia banyak ceritakan tentang hari kiamat daripada cerita Rasul. Kadang-kadang cerita Rasul tu banyak. Dia macam tu. Dia beza kat situ saja. Tapi kandungan ni dia memang ada dalam surah Makkiyah. Itu maklumat kita kena dapatkan. Okey, ada lagi soalan lain secara verbal? Boleh tanya? Okey, nama ni kita sambung minggu depan pun apa. Okey, ada soalan lain? Ya. Dia tanya soalan dekat chat ni. Contoh kita hafal suratul Mulk tapi tak hafal makna. Dapat ke manfaatnya bila hafal? Dapat manfaatnya. Kalau kita hafal tapi kita tak tahu makna, dapat manfaatnya. Cuma kalau kita faham, tentulah gandaan pahalanya ada lebih. Contohnya kalau kita baca tanpa faham, dia berbeza baca dengan tadabbur. Dia faham, dia berbeza lah. Dia berbeza. Tetapi baca tanpa faham pun dapat pahala. Okey. Baca faham dengan tadabbur pun dapat pahala. Cuma dia dapat lebih lah sebab dia membaca dengan kefahaman dia. Begitu juga dengan hafal. Kalau kita hafal Al-Mulk tapi kita tak tahu makna, tetap dapat pahala pada apa? Pada membaca dia. Tetap dapat pahala. Sebab para ulama bincang sebenarnya. Kalau tuan-tuan rujuk pada perbincangan para ulama cerita tentang Quran. Contohnya buku yang paling elok kalau rujuk pasal Quran ni macam buku karangan Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. At-Tibyan fi adabil hamalatul Quran. Imam Nawawi bincang. Baca Quran ni mana lebih afdal? Baca dengan faham ke baca tak faham? Maka para ulama kata macam ni. Para ulama mengatakan siapa baca faham, siapa yang baca banyak, dia dapat pahala banyak. Siapa baca sikit tapi dengan tadabbur dia faham, dia dapat pahala besar. Macam tu para ulama ulas. Jadi kita jangan sama sekali memperkecilkan orang yang baca tanpa faham. Okay? Tetapi kita juga yang baca tadi tanpa faham tu kalau boleh difahamkan juga. Okay? Sebab membaca Quran ni dia tak syaratkan dapat pahala mesti kena faham. Sebab Nabi kata man qara'a harfan fi kitabillah. Nabi kata sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah. Nabi tak kaitkan mesti kena faham. Cuma yang faham tu dia ada pada ayat yang perintah tadabbur. Wallahu ta'ala. Okey. Ada soalan. Okey. Ada tanya soalan. Ustaz, surah Al-Mulk akan tolong pembaca dan Al-Barzakh saja ke atau di akhirat juga? Jawapannya mudah je. Siapa yang selesai dekat alam kubur, alam akhirat pun dia selesai. Dalil dia apa? Dalil yang hadis yang Sayyidina Uthman yang dia menangis. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia pernah lalu satu kubur. Okey,
Dia lihat satu kubur, tiba-tiba dia menangis. Lepas tu orang tanya pada dia, orang tanya pada dia, kenapa kau menangis ketika kau lalu dekat kubur? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dia menjawab. Dia kata, Nabi SAW pernah bersabda. Nabi kata, Nabi kata sesungguhnya alam kubur ini merupakan persinggahan yang permulaan. Sesiapa yang dia singgah permulaan tempat singgah dia tu baik, maka baiklah tempat singgah dia sebenar-benar jadi nak pergi nanti. Maknanya, kalau alam kubur kita ni kita dapat nikmat, maka di akhir khairat nanti pun senang kita. Tapi kalau alam kubur kita itu mengalami kepayahan, maka payahlah kita nanti di hari akhirat. Sebab alam kubur juga adanya nikmat, alam kubur itu juga adanya azab. Kalau kita baca hadis-hadis yang pasal azab kubur tu, dia akan tahu. Sebab itu, melainkan kalau orang kena azab dalam kubur, ada orang hidup yang doakan supaya diampunkan dosa, itu masuk dalam bab lain. Tapi secara umum, berdasarkan hadis tadi, siapa alam kubur dia senang, senanglah nanti di akhirat. Siapa alam kubur dia susah, susahlah dia nanti di akhirat. Sebab apa? Sebab kubur itu merupakan alam akhirat, merupakan alam akhirat yang kecil. Yang sebenar-benarnya besar ketika alam akhirat itu pasal kekal. Wallahu ta'ala alam. Baik. Apa beza pahala banyak dengan pahala besar? Wallahu ta'ala a'lam. Kita yang tu saya pun tak dapat maklumat tu. Pahala besar tu bentuknya macam mana, pahala banyak tu bentuknya macam mana. Ini diulas oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Wallahu ta'ala. Allah saja yang maha mengetahui. Okay, lepas tu soalan ini saya akan jawab kemudian nanti. Okey, saya simpan soalan-soalan perempuan ni yang ada tanya ni. Okay, saya nak kena select all. Saya simpan sekejap soalan perempuan dan risau sekejap. Saya nak copy paste dulu soalan perempuan sekejap ya. Sebab soalan ni ada yang perlu saya, pada soalan perempuan ni saya perlu dapatkan rujukan dia. Agak panjang uraian dia. Okey dah, saya dah simpan soalan perempuan. Okey, ada pertanyaan lain sebelum kita berhenti? Ada soalan secara verbal? Okey, kalau tak ada, kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Kita gunakan semula nota siri pertama. Kita akan menyebut tentang nama-nama suratul Mulk. Begitu juga dengan sinopsis ringkas. Lepas tu kita akan terus masuk kepada ayat dia. InsyaAllah. Maknanya minggu hadapan saya akan bagi satu lagi nota untuk siri yang kedua. InsyaAllah. Setiap siri saya cuba sedaya upaya dengan rahmat, dengan inayah dan hidayah dari Allah untuk saya menyiapkan bahan untuk kita paparkan di Zoom ini insyaAllah. Okay. Jadi mana-mana soalan saya tak dapat jawab tu saya minta maaf banyak-banyak pada tuan-puan. InsyaAllah nanti pada minggu depan saya cuba dapatkan jawapan dari tuan-tuan dan puan-puan. Okay, terima kasih kepada penganjur kita khususnya yang menganjurkan majlis kita pada malam ini insyaAllah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.